Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat, tetamu Allah, tetamu Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi zat Allah, yang memberikan kepada kita nikmat taufik, kesihatan, dijemput oleh Allah, digerakkan oleh Allah hati dan anggota kita untuk sama-sama kita hadir pada pagi ini di dalam majlis ilmu, majlis zikir, yang mana suatu majlis yang sangat-sangat mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertuahlah orang-orang yang dijemput oleh Allah menjadi tetamu Allah, kerana mereka dihidangkan oleh Allah dengan keredaan, dengan keampunan, dengan kerahmatan dan ilmu juga, ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kitab kita muka surat 9 yang keduanya. Semua sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keduanya yakni yang kedua daripada rukun iman. Yang pertama dulu, percayakan Allah. Percayakan Allah dengan makna yakin, percaya hati, meyakini hati dengan jazam, serta i'tiqad yang betul. Tuan tu ada tempat duduk, tempat kosong. Boleh, insya-Allah. Kena tambah meja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ni ada kosong ni. Sini ada kosong. Jadi percayakan Allah Ta'ala dengan mana yakin hati, terima hati, setuju hati, dengan jazam yang putus. Ini jazam yang putus, makna tidak berbolak-balik dalam hatinya. Lagi pula pegangan dan kepercayaan dia terhadap Allah itu betul seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk juga di dalam erti kata percayakan Allah, menerima segala hukum. Masuk di dalam rukun yang pertama, percayakan Allah Ta'ala ini, masuk dalam maksud percayakan Allah Ta'ala ini ialah menerima hati akan segala hukum hakam, berita yang datang daripada Allah. Masuk dalam kata percayakan Allah. Jadi seandainya
Barang siapa yang lidahnya bertutur mengatakan percaya kepada Allah, sedangkan hatinya tidak yakin ataupun tidak menerima sepenuhnya hukum hakam ataupun berita-berita, suruhan, larangan yang datang daripada Allah, maka sesungguhnya dia tak beriman sebenarnya. Jadi yang keduanya daripada rukun iman, percayakan, yakni percaya di sini pun sama juga maknanya. Percaya dengan makna yakin. Yakin hatinya, setuju hatinya, menyungguhkan oleh hatinya, membenarkan oleh hatinya akan malaikat, makna akan adanya malaikat. Apa makna percayakan akan malaikat ni? Maknanya mengaku putus dengan azam yang putus. Tidak ada angan-angan untuk menarik kembali pegangan dan kepercayaan. Mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawa sungguh ada, tentu sungguh adanya malaikat, sekalipun tidak diperlihatkan pada mata kepala kita, sekalipun tak boleh lihat dengan mata kasar kita, wajiblah hati kita membenarkan, menyungguhkan, menerima tentang ada sungguh malaikat ni. Dan ia malaikat setengah daripada makhluk makhluk Allah Subhanahu Taala. Sihat ni. Jadi malaikat ni makhluk Allah. Apa makna makhluk? Yang dijadikan. Malaikat ni juga dijadikan oleh Allah. Jadi ada banyak malaikat, ada banyak malaikat. Dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan, dia tidak bersifat seperti manusia. Jadi wajib yakin adanya malaikat. Sungguh-sungguh ada malaikat. Nanti lagi akan kita nampak, lagi akan kita jumpa yang nama malaikat ni, akan diperlihatkan nanti di hari kiamat nanti. Tak nanti hari kiamat, nak mati nanti jumpalah malaikat Israel. Jumpa malaikat Israel, akan dapat tengok dengan mata kepala kita sendiri. Ada pun saudara mara kita, kawan-kawan kita yang dah pergi, semua dah jumpa yang nama malaikat ni. Kalau boleh dia orang nak balik, nak cerita dengan kita. Orang yang dah mati tu kalau boleh dia balik, nak jumpa anak bini, nak jumpa kawan-kawan, nak bagi tahu apa yang mereka dah lihat, benda-benda yang ada di alam akhirat, yang mana selama ni waktu hidup duk dengar dengan ceramah, dengan dalam kitab malaikat, sampai satu masa jumpalah sendiri. Jadi pegangan dan kepercayaan kita tentang adanya malaikat ni, contohnya malaikat Raqib dan Atid contohnya. Jadi mana-mana orang yang beriman adanya malaikat Raqib dan Atid, di hatinya menyungguhkan yang bahawasanya Allah Ta'ala kirimkan malaikat Raqib dan Atid ni untuk mencatat segala perbuatan yang baik ataupun yang buruk, maka hasil daripada pegangan dan kepercayaan dalam hati tersebut akan memberi kesan kepada tindak tanduk dan tingkah lakunya, sehingga dia berusaha menjaga perbuatannya, kerana bimbang risau ditulis oleh malaikat dari dengan amalan-amalan yang tak baik. Itulah hikmah disuruh beriman tu, supaya kita percaya. Mana sekarang ni pun ada Raqib dan Atid. Nabi bersabda yang mafhumnya, maksudnya mana-mana majlis zikir, mana-mana majlis ilmu akan dipayungkan oleh malaikat, oleh sayap-sayap malaikat. Makna daripada tempat kita ni, daripada dunia ni sampailah ke langit sana, bertindih-tindih, berbondong-bondong malaikat, menghamparkan sayapnya ke atas orang-orang yang sedang duduk dalam majlis ilmu, kerana mereka itu sangat-sangat redha dengan majlis ilmu, redha dengan orang yang belajar. Maka hal itu sekarang ni sedang
sedang berlaku. Sungguh-sungguh sedang berlaku. Tempat ni pun dipenuhi dengan para malaikat. Memang sungguh-sungguh begitu. Seandainya Allah Ta'ala membukakan hijab, bolehlah kita tengok benda yang gaib tadi. Tapi silap-silap kita pula terabu lari cakap. Itulah hikmah dia. Memang sungguh Nabi bersabda begitu, memang sungguh-sungguh begitulah yang berlaku. Bukan cerita dongeng, bukan cerita lawak. Ada malaikat yang Allah Ta'ala utuskan pergi cari majlis zikir, majlis ilmu, duk tulis nama orang yang hadir, untuk nak diberikan pengampunan. Memang sungguhlah begitu. Sampai orang datang nak ambil slipper pun tulis nama dekat. Dia bukan datang nak duduk majlis ilmu, slipper dia tertinggal. Dia datang kebetulan majlis ilmu ada pada masa tu, pun namanya ditulis juga. Malaikat kata dia bukan nak datang belajar, nak ambil slipper. Allah ampunkan juga, berkah majlis ilmu. Ini pula tuan-tuan yang memang dah pacak hati nak datang kerana Allah, lebih-lebih lagi lah. InsyaAllah. Jadi kita jagalah niat kita. Kalau niat kita tak betul, tak dapat lah. Tu cari malaikat. Kemudian yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Percaya maknanya yakin hati, terima hati, setuju hati dengan segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas rasul-rasul yang tertentu. Dengan maknanya mengaku putus oleh seseorang di dalam hatinya, yakin sungguh, jazam sungguh, dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah, maknanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti Al-Quran, dan kitab Taurat, makna Taurat yang asal, dan lain-lainnya, Zabur, Injil, kemudian suhuf, lembaran-lembaran. Memang ada sungguh-sungguh kitab-kitab itu diturunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Dan sungguh makna bukan semata-mata yakin percaya adanya kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Contohnya bukan semata-mata yakin Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajiblah hati kita menerima, menyungguhkan segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya. Faham tak tu? Bukan semata-mata percaya Quran itu daripada Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu. Yang keduanya, hati kita wajib terima, percaya, setuju dengan segala hukum yang ada dalam tu. Sepakat dengan nafsu ataupun tak sepakat dengan nafsu, wajib hati kita terima. Wajib hati kita mengiyakan. Wajib hati kita membenarkan hukum tu. Ini memang sebenar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan makna semata-mata percaya Al-Quran itu daripada Allah, tapi hati kita berbelah bagi nak terima hukum hakam yang ada kat dalam. Berlaku tak benda tu? Berlaku. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak faham maksud iman tu. Iman yang makna kena setuju hati kita. Segala hukum, daripada bab ibadatnya, muamalatnya, jenayahnya, munakahatnya, ikutlah. Bukan saja hukum hakam, bukan sahaja perintah suruh buat ataupun perintah suruh tinggal, bahkan cerita-cerita yang bersangkut paut dengan alam akhirat pun wajib kita terima. Sampai ilmu kita, tak sampai ilmu kita tu, tak ambil kira. Yang wajibnya hati kita setuju benda tu. Jangan dikritik, jangan dipertikai. Kadang hukum hakam Allah dalam Quran ni ada yang sepakat dengan nafsu kita, betul? Kita seronok dengan hukum tu. Contoh poligami. Seronok tak orang lelaki? Seronok tak orang lelaki? Jawablah sungguh. Kalau tak seronok, penyakit tu. Seronoklah kita lelaki-lelaki Allah bagi poligami. Orang perempuan seronok tak? Na'udzubillah, dia tak seronok. Dia tak seronok, tapi hatinya hati kena setuju. Makna hati kena terima hukum tu. Ni contoh
Hati kena setuju. Maknanya jangan dengan sebab nafsu kita tak suka, hati kita menolak hukum itu. Kalau hatinya tak suka, kalau nafsunya tak suka, kemudian hatinya menolak, contoh dia kata hukum ni sebenarnya hukum ni tak betul ni, hukum ni tak patut Allah buat macam ni, maka kafirlah dia, na'udzubillah. Jadi kena jaga juga. Nafsu tak suka itu kebiasaan. Mana-mana yang nama ibadat semua nafsu tak suka. Semayang nafsu suka tak? Tak, mana ada nafsu suka semayang? Ngaji, mana ada nafsu suka mengaji? Datang rumah ngaji, nafsu suka? Saya cakap tu terang, tak suka. Sebab tu kalau abang ni umum cuti, kita Alhamdulillah. Itu menunjukkan nafsu kita memang tak suka dengan yang nama ibadah. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan, dah memang lumrah dah, nafsu memang macam tu. Tapi jangan sampai hatinya menolak dan mempertikaikan. Faham macam tu lah. Hukum potong tangan, jinayah, bab jinayah, ada hukum rejam, ada hukum sebat dalam Quran, ada hukum bunuh. Ada tempat-tempat Allah suruh bunuh, ada tempat-tempat Allah suruh kerat tangan. Hati kita wajib terima, wajib setuju. Jangan dikatakan ini tidak berperi kemanusiaan. Hukum ni tak berperi kemanusiaan ni, suruh pancung leher orang pula, suruh bunuh orang pula, suruh kerat kaki tangan orang pula. Ini hukum ni tak sepatutnya, ni benda tak elok ni. Soalannya, adakah Allah Ta'ala menyuruh sesuatu yang keji? Sebab ada orang kata hukum yang jenis macam ni, dia kata hukum ni tak elok, keji. Boleh ke nak kata Allah Ta'ala ni menyuruh benda keji? Itu Allah yang suruh. Allah suruh potong tangan dia kalau dia mencuri dan sabit kesalahan. Dah keji ke? Saya cakap, keji ke tidak perbuatan potong tangan ni? Tak keji. Mulia tak? Mulia. Sebab apa mulia? Sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak menyuruh benda keji dan mungkar. Jadi jangan pula kita menilai dengan ilmu kita yang dah dipengaruhi oleh dunia dan nafsu ni, mengatakan hukum ni zalim, hukum ni tak berperi kemanusiaan. Nampak tak? Kalau begitu Allah ni ada juga menyuruh benda yang tak elok, ada juga menyuruh benda yang keji. Na'udzubillah min dzalik. Rosak tak akidah? Rosak akidah, tuan-tuan. Rosak akidah. Jadi berpada-pada dalam nak bercakap. Jadi kata ulama, orang jahil dia berani. Orang jahil dia berani. Dia berani cakap. Dia berani bercakap. Sebab dia tak tahu apa yang dia cakap tu, apa yang dia ucapkan tu boleh merosakkan akidah dia sendiri. Jadi sebab itulah kena belajar akidah. Kena belajar akidah. Ada tempat boleh ikut, boleh hangguk, ada tempat kena geleng. Angguk-angguk, geleng. Bukan angguk semata. Ada tempat kena geleng, ada tempat kena angguk. Tu. Sebab itulah ilmu nak jaga kita, nampak tak? Kalau tak ada ilmu, nafsu lah. Nanti jangan apa yang Allah suruh, sekalipun benda tu tak sepakat dengan nafsu, benda tu dipuji. Apa yang Allah larang, sekalipun nafsu kita seronok, benda tu dikeji. Nafsu kita suka sangat, nafsu kita seronok sangat, tapi Allah larang benda tu, menunjukkan benda tu keji di sisi Allah, sekalipun nafsu kita memuji-muji dia. Kemudian katanya musannif, jadi wajib terima apa saja hukum hakam yang ada dalam Quran. Nak buat tak nak buat tu nombor 2. Nak laksanakan tak nak laksanakan tu cerita nombor 2. Nombor 1nya hati mesti terima. Sebab nak jaga iman. Macam solat, macam sembahyang 5 waktu. Kalau tak sembahyang, itu cerita nombor 2. Tak sembahyang tu cerita nombor 2. Berdosa tetap berdosa lah. Tapi kalau hatinya terima hukum solat, maknanya dia masih lagi dia beriman. Dia beriman, cuma dia tak nak buat sembahyang. Hatinya percaya, hatinya setuju, hatinya tak mempertikaikan. Tapi kalau dia tidak solat dengan sebab hatinya tak setuju dengan hukum solat tu, maka barulah rosak akidah dia. Faham tak ni? Dia tak solat, tiba-tiba orang tanya, kenapa kau ni tak solat ni? Cetuh terang sikit cakap, kenapa kau tak solat? Pada aku sembahyang ni tak sepatutnya solat ni. Buang masa, contohlah dia kata. Alasan dia bagi. Jadi hati aku tak terima ni sembahyang-sembahyang ni.
bukan sahaja dosa besar, murtadlah pula tu. Tanya seorang lagi, kau tak semayang kenapa? Oh, aku tak semayang ni bukan apa, belum rajin lagi. Belum terbuka pintu hati lagi katanya. Tapi aku tahu, aku yakin semayang ni wajib. Aku tahu aku berdosa tak semayang. Maknanya dia beriman tapi berdosa. Sebab apa beriman? Sebab hatinya terima. Sebab apa berdosa? Sebab tidak melaksanakan. Habis. Kemudian katanya musannif lagi, yang keempatnya percaya akan segala Rasulullah, makna suruhan-suruhan Allah, utusan-utusan Allah. Wajib kita terima percaya adanya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada sungguh. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul-Rasul menyampaikan kepada umatnya. Jadi hati kita juga menerima, percaya, setuju, menyungguhkan tanpa memperlekeh, mempertikai, mempersendakan apa sahaja perkara yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu maksud percayakan Rasul. Bukan semata-mata percaya, terima, tahu Rasul ni Allah Ta'ala yang utuskan, tapi dalam masa yang sama ada benda yang Rasul bawa kita terima, ada benda yang Rasul bawa hati kita menolaknya, na'udzubillah. Jadi baiki betulkan. Seandainya ada kesilapan, kesalahan kita sebelum ni, taubatlah pada Allah. Boleh jadi kita tak tahu, boleh jadi kita tak faham, sebab kita jauh dengan ilmu. Maka sekarang Allah pilih kita belajar sebagai tanda yang mana Allah Ta'ala nak suruh kita jadi orang baik. Maka perbaikilah. Sebab tu di antara niat nak datang belajar agama, sebab nak tahu benda-benda betul, nak ikut, nak buat, nak tahu benda salah supaya nak tinggalkan. Kalau andai kata benda salah tu yang sedang kita buat, nak tinggalkan. Kalau andai kata benda salah tu kita belum pernah buat, usaha nak jaga, jangan buat maksudnya. Itulah niat belajar, barulah dapat. Kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita datang mana-mana majlis ilmu semata-mata nak datang dengar, maka dapat dengar. Dapat dengar. Dapat dengar. Dapat dengar. Nak beramal jauh sekali. Nak beramal tak dapat sebab niat kita bukan nak beramal. Niat nak dengar. Nak dengar sesiapa boleh dengar. Kenapa Pak Cik ni datang surau datang masjid ni majlis ilmu? Dia kata bosan duduk rumah, TV rosak lama dah. TV rosak lama dah, suruh anak repair, taknya repair. Jadi puas duduk rumah ni, datang surau pergi dengar-dengar je lah. Dapat dengar-dengar dah. Niat dia bukan nak belajar sungguh, bukan nak tahu benda betul, nak ikut, nak tahu benda salah, nak tinggal. Niat dia nak dengar. Jadi betulkan niat kita. Betulkan niat. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji tapi tak berubah-ubah pun kita. Perangai sama je macam belum mengaji dulu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab niat kita bukan untuk nak berubah dah. Niat kita nak pergi dengar-dengar. Mengumpat tak kurang-kurang mengumpat. Berdengki tak kurang-kurang berdengki. Mengaji tak tinggal. Sebab apa? Niat dia tu, niat dia. Niat dia nak pergi dengar, bukan nak beki diri. Silap-silap yang mengaji, dia punya mengumpat lebih teruk daripada orang tak mengaji. Tu lagilah hina, lagilah keji. Biar ada beza lah. Biar ada beza orang mengaji agama dengan orang tak mengaji. Bukan kata nak pelekeh orang tak mengaji. Maksudnya bila kita belajar agama, biar ada perbezaan dengan waktu kita tak belajar dulu. Kalau kita belajar tapi perangai kita sama macam orang tak belajar, jadi menunjukkan majlis ilmu yang kita datang selama ni tak ada apa faedah. Tu menunjukkan ilmu yang kita dapat tadi ilmu yang tidak memberi manfaat. Na'udzubillah, minta jauh daripada Allah ilmu yang tak manfaat. Kerana ilmu-ilmu yang tak bermanfaat ni nanti akan jadi hujah atas diri kita di hari kiamat.
Waktu kita minta, kita doa, waktu nak belajar kita mulakan doa, minta Allah kurniakan kepada kita ilmu yang memberi manfaat. Makna bukan sekadar kita tahu, kita faham, kita reti, bahkan kita boleh amalkan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tu ilmu jenis macam tu, ilmu manfaat. Kalau sekadar faham, tapi taknya usaha berhenti pun mengumpat, tak ada apa dah. Tak dapat apa dah. Dah tahu dah dosa mengumpat begini, dosa berdengki begini, dosa ujub riak begini. Kita buat macam biasa je. Kemudian yang seterusnya, yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Mana hati kita yakin, terima, setuju, membenarkan bahawasanya adanya hari kiamat ni. Dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh adanya hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Makna akal kita boleh terima yang nama hari kiamat ni bila-bila masa boleh berlaku. Kalau tak ditilik kepada janji-janji Allah, kalau tak ditilik kepada hukum-hukum aradi, janji-janji Allah, tak payah nak tunggu tanda-tanda besar kiamat. Sekarang ni pun Allah boleh perlakukan kiamat. Sekarang ni pun boleh. Tak payah nanti Nabi Allah Isa turun, tak payah tunggu Dajjal keluar, tak payah tunggu Dabatul Ardi keluar, Ya'juj wa Ma'juj keluar, tak payah. Sekarang ni pun Allah nak jadikan kiamat, boleh, sangat-sangat boleh. Sebab apa? Sebab dia maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu perkara yang mungkin. Dah dalam Quran kata, dalam hadis kata ada tanda-tanda gini, tu yang dipanggil hukum aradi. Lagi akan datang kita belajar. Tilik kepada janji Allah, takkan berlaku kiamat selagi tak keluar tanda yang besar-besar. Itu tilik kepada janji Allah. Tapi kalau tilik kepada akal kita, boleh tak Allah nak buat kiamat sekarang? Boleh, tak payah tunggu benda tu. Lagi akan datang kita belajar hukum aradi nama dia. Dengan maknanya mengaku putus seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh adanya hari kiamat itu bila-bila masa jua akan berlakunya. Jadi hari kiamat ni hari apa? Hari kita dibangkitkan daripada kubur. Hari akan dipersoalkan dengan segala tanggungjawab yang Allah dah amanahkan atas diri kita, atas dunia ni. Akan ditimbang amal ibadah kita, ditimbangkan pahala, ditimbangkan dosa. Hari kiamat ni pula ada yang namanya syurga yang penuh dengan nikmat, ada pula neraka yang penuh dengan azab yang tak tertanggung. Macam-macam kelakuan nanti hari kiamat tu, hari yang sangat-sangat dahsyat. Ketakutan dia tu sangat-sangat dahsyat, hari ketakutan kiamat ni. Tak pedulilah laki-laki, bini-bini, mumu, aku. Tu hari kiamat. Sebaik mana, semesra mana, sebahagia mana kita, suami isteri dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, hari kiamat besok buat hal masing-masing. Aku tak ada masa nak bicara pasal kau aku tu. Kita pun mikir, adakah aku ni berjaya ataupun tidak, Allah terima tidak amal aku, syurga ke neraka aku ni. Tak ada nak mikir bini ke anak ke, ikutlah. Masing-masing jawab. Tu sebab apa? Sebab dia punya takut tu tak boleh nak digambarkan sampai macam tu. Sini kat dunia ni kalau berlaku gempa bumi ke, tsunami ke, sempat lagi kita nak manggil bini anak tu lagi. Ni dah tak terfikir langsung anak bini. Hanya fikirkan tentang amal sahaja, Allah terima ke tidak. Tu hari kiamat. Ni tuan-tuan datang mengaji ni, tanda-tanda keimanan tuan-tuan dengan hari kiamat lah. Nak belajar, nak tahu, nak baiki amal ibadah, sebab nak bawa balik kiamat besok, nak musafir. Nak musafir yang takkan kembali. Jadi nak buat persiapan sebaik-baik bekalan ibadah
Jadi nak ibadah pula kena ada ilmu. Ni yang datang belajar ni, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tajwid, belajar tasawuf macam-macam. Sebab nak baiki amal lah tadi, supaya amalnya diterima oleh Allah dan boleh dibawa pulang nanti di hari kiamat. Jadi kita kena belajar cara nak buat amal, kemudian cara nak mendapatkan pahala, cara nak menjaga pahala, cara nak jaga pahala supaya pahala tadi jangan hilang, supaya pahala jangan hilang. Kalau tak nanti buat banyak-banyak balik kiamat muflis juga. Balik kiamat muflis juga, padahal dekat dunia amal bukan main banyak. Na'udzubillah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak tahu jaga pahala. Yang kita ingatkan asalkan buat dapat pahala tu boleh bawa balik, belum tentu. Banyak benda-benda yang merosakkan pahala amal yang kita dah buat. Hasad, dengki, mengumpat, tu semua tu. Tu di antara benda-benda yang menghapuskan pahala amal. Buatlah haji, buatlah umrah, buatlah waqaf, buatlah apa pun. Bila ada benda-benda macam tu dalam hati kita, Allah hapuskan segala pahala amal. Lebih-lebih lagi riddah, murtad, na'udzubillah, habislah. Baliklah kiamat dalam keadaan fakir miskin. Bukan fakir miskin, muflis. Jadi tak bergunalah hidup kita atas dunia ni. Kot 50 tahun ke 40 tahun ke 60 tahun ke 70 tahun, tak ada faedah lah. Tak ada guna. Makna tak dapat mendatangkan kesenangan nanti di hari kiamat, bahkan menyusahkan kita lagi. Jadi nak berjalan atas dunia ni pun kena pandai. Kena pandai. Nak berjalan ke akhirat ni kena pandai. Tak boleh ikut suka hati kita. Kena ikut ilmu, kena ikut ulama. Macam mana ulama duk ajar. Nak berjalan atas dunia, nak balik akhirat, macam mana cara. Inilah kemudian yang kena percaya kepada qada qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Dengan maknanya, nak urai apa makna percaya qada qadar. Dah qada qadar. Dah qada qadar. Qada apa? Qada semayang ke? Qada ke cokodok ke? Qada apa? Qada tu apa? Qadar tu apa? Ni dia nak hurai ni, nak hurai. Dengan maknanya qada itu, qada tu lepas ni kalau dengar orang cakap qada, tahu dah, faham dah. Qada itu ialah penentuan, makna ketetapan. Ketetapan yang telah menentu ataupun ketetapan yang telah dibuat akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iradatnya, dengan sifat perkehendak Allah. Baik. Jadi nanti lagi akan kita belajar di antara sifat kamalat, sifat yang wajib ada pada zat Allah sedia kala lagi dan kekal selama-lamanya tidak binasa adalah sifat iradat. Jadi iradat ni sifat yang wajib ada pada Allah. Makna suatu sifat yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Iradat ni mesti ada pada Allah. Apa itu makna iradat? Kita tak faham lagi iradat ni sebab dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya apa iradat ni? Iradat ni maknanya sifat perkehendak. Iradat ni makna sifat perkehendak, bukan mengkehendaki, bukan mengkehendaki, sifat perkehendak. Dia ada beza. Memandang, melihat dengan pelihat, bertutur dengan penutur, melempang dengan pelempang. Beza. Boleh tak? Betul tak? Saya melempang dia. Kau lempang guna apa? Guna melempang. Saya lempang dia guna melempang. Boleh? Tak, saya melempang dia menggunakan pelempang. Nampak beza tu. Jadi melihat lain, pelihat lain. Melihat tu dah namanya ta'alluq sifat. Pelihat tu adalah sifat yang ada pada zat Allah. Baik, kembali balik kepada iradat tadi. Jadi iradat ni sifat Allah.
Terjemah Melayunya sifat pekehendak. Jadi sifat pekehendak iradat ni dia ada peranan dia ataupun dipanggil ta'alluq. Biasa tak dengar ta'alluq kalau ngaji tauhid kan dengar ta'alluq ini, ta'alluq tu, ta'alluq ni. Tak pernah dengar. Ni dah dengar. Tak pernah dengar. Ni dah dengar lah ni. Tu kata mengaji ni tadi datang tak tahu. Sebelum datang tak tahu, datang dah tahu. Dengar dah. Boleh jadi sekarang ni tahap dengar dulu. Tak berapa nak faham. Nanti ulang faham lah. Kalau taknya datang, jangan kata faham. Dengar pun tidak. Tak nak datang mengaji, jangan kata faham. Dengar pun tidak. Jadi bila datang, tidak dah dengar dulu. Nanti ulang. Dah faham sikit-sikit. Macam tu. Kan tiba-tiba faham. Sian budak pondok ngaji lama. Kita baru 2 hari faham dah. Dia duduk tahun-tahun ngaji pondok, taknya faham. Kita 2 hari faham dah. Sian dia orang. Jadi ta'alluq tu istilah lah tu yang akan kita biasa dengar dalam ngaji tauhid. Ni saya dah pesan, bila jumpa dengar istilah-istilah yang kita tak pernah dengar, bila diterangkan, tolong tulis. Kan mengaji bersungguh. Kan kita ngaji sungguh ni, harap-harap orang Jabatan Agama nanti panggil kita kerja. Kita ngaji bukan nak minta kerja. Ngaji nak faham, nak beramal lah. Jadi ta'alluq tu, makna ta'alluq ni mudah kita nak faham, urusan sifat, peranan sifat, kerja sifat tu. Macam polis ada tugas dia. Tugas tu lah. Bomber ada peranan dia. Jadi yang nama ta'alluq ni peranan, tugasan sifat. Baik, apa peranan ataupun tugasan sifat iradat tadi? Peranan dan tugasan sifat iradat ni yang makna Melayunya tadi pekehendak. Peranan dia menentukan sesuatu perkara yang harus. Menentukan sesuatu perkara yang harus. Tu pun harus tu pun nanti kan nak kena terangkan juga. Menentukan perkara yang harus. Baik, kita buat contoh. Tuan-tuan sekarang ni ada harta, ada duit 500,000 ataupun sejuta lah, banyak sikit. Pun tak banyak juga sejuta. Kalau banyak orang cukup sejuta dah. Bila sejuta nak 2 juta pun tak cukup, nak 3 juta. Dia macam tu lah manusia. Jadi katalah sejuta. Sekarang ni tuan-tuan ada ni sejuta. Baik, kemudian ada pula keluar tawaran orang nak jual rumah dia 500,000, lengkap semua barang dalam, semua lengkap. Bini-bini pun disiapkan. 500,000 langsam. Baik, jadi sekarang ni tuan-tuan dah ada sejuta. Rumah tadi ada 500,000 harga dia. Jadi sekarang ni tuan-tuan belum buat pilihan lagi. Nak beli boleh, tak nak beli pun boleh. Sebab kita dah ada kemampuan kan. Nak beli pun boleh, tak nak beli pun boleh. Jadi belum ditentukan. Belum ditentukan. Kehendak kita belum menentukan mana-mana ni. Nak beli ke tak nak. Nak beli pun boleh, tak nak beli pun boleh. Fikir, bincang. Kita pun menentukan makna nak beli. Nampak tak? Kita pun tentukan makna nak beli. Bila tentu nak beli, ternafilah tak nak beli tadi. Mana tak nak beli tadi ditolak lah, sebab kita dah tentukan nak beli. Faham? Faham tak ni? Hangguk-hangguk tak faham. Nak beli ke tak nak? Sebelum ni tak lalu nak beli tidak, fikir, bincang. Kata okey, jadi ya. Jadi beli. Bila jadi beli, makna tertolaklah tak nak beli. Jadi kita dah menentukan tadi dengan iradat, dengan sifat pekehendak yang ada dalam diri kita. Faham tak sangat tu? Cuma
sifat berkehendak kita tadi tu, sifat berkehendak kita ni baharu. Sifat berkehendak Allah tu qadim, sedia kala. Sama pada nama tapi tidak sama pada hakikatnya. Sebab apa kata begitu? Kerana sifat berkehendak kita, kita menentukan tadi nak beli rumah sebab kita nak mengambil manfaat. Betul? Nak ambil beli rumah tadi, nak duduk ke ataupun nak simpan buat koleksi ke contoh. Dah dia berjuta-juta, 500,000 tu macam 500 ringgit dia pada dia. Beli rumah ni, beli rumah tu, beli rumah ni, beli sampai orang haramkan dia beli. Kau dah haram beli rumah, tak boleh dah. Semua kau nak beli. Kata buat apa ni saja buat koleksi. Duit punya banyak tak tahu nak buat apalah. Hantar ke pondok lah. Kaya saja tak boleh memikir. Hantar ke pondok, hantar ke tahfiz tu, tolong. Ustaz-ustaz kat pondok tu bukan ada gaji. Tuan-tuan ingat ada gaji? Tak ada gaji tuan-tuan. Kat pondok ni, mana-mana pondok tak ada gaji. Dah macam mana ustaz nak makan benda? Pandai-pandai. Ada yang bela ayam, ada yang bela lembu, ada yang macam-macam. Jadi hasil daripada sumbangan zakat orang ramai, itulah yang mudah Tok Guru duk bagi-bagi tiap-tiap bulan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, mana-mana kau. Nampak? Tu pondok. Jangan tuan-tuan ingat apa. Dia orang ada kepentingan tuan-tuan. Dia orang ada keluarga. Dia orang ada nak bini. Tapi dia orang ketepikan dah benda. Duduk nak khidmat, nak tolong agama. Gaji tak ada. Jadi tuan-tuan fikir. Jadi pondok ni dia semata-mata harap sumbangan orang. Nak harap zakat daripada pihak ehem-ehem. Wallahu a'lam. Faham-fahamlah tu. Jadi itulah di pondok. Kalau tahfiz dia berbayar contohnya. Macam pondok ni setahu saya lah, pondok-pondok yang saya duduk tak ada. Macam pondok di Solok Duku ni, pondok Barakatul Qadiri ni tak ada. Makna atas sumbangan orang bangunkan pondok tu. Jadi Tok Guru sendirilah bagi orang panggil sagu hati. Bukan gaji, bukan elang, tak, sagu hati. Kadang banyak ni, kadang banyak tu, begitulah. Tu pondok. Jadi orang yang kaya, jerit sikit. Yang sampai tak tahu nak buat apa duit punya banyak. Kalau ada dalam ni ataupun tuan-tuan ada kenal jenis orang yang macam ni, suruh dia kita tolong pondok. Mudah-mudahan dia jadi macam sahabat Nabi. Bantu fi sabilillah. Jadi saham akhirat dia. Besok Allah gantikan dengan dengan apa? Berlipat-lipat kali ganda. Macam itulah, sebab tu Allah jadikan kita orang kaya. Sebab apa? Kita ada tugas. Allah nak muliakan kita dengan sebab harta yang kita miliki. Jadi amal ni ada dua jenis. Satunya amal badaniah, satunya amal maliyah. Ada orang dia jadi ibadat, jadi mulia sisi Allah dengan sebab amal badan dia. Amal tubuh badan dia, sembahyang puasa. Sembahyang puasa macam-macam lah dia buat. Ada pula orang yang mulia sisi Allah dengan sebab harta dia. Dengan sebab harta tadi dia jadi mulia sisi Allah. Sebab apa? Dia gunakan harta dia kepada benda yang Allah suruh. Lebih-lebih lagi kalau ditolong orang-orang belajar. Lagilah banyak pahala. Habislah. Tu promosi ataupun iklan. Kadang dia orang tak terfikir tuan-tuan. Sungguh, tak apa saya tebalkan muka saya. Saya jenis saya tak kisah. Saya jenis saya tak kisah. Saya cakap. Sebab kadang Tok Guru ni dia orang Tok Guru betul, dia orang warak, dia orang mana, saya tak ada. Saya tak kisah, saya cakap lah. Sebab kalau tak cakap, siapa nak cakap? Ingatkan orang tahu, rupa orang tak tahu. Ingat orang tahu, macam tu ke? Macam tu lah. Itulah. Di pondok. Nak pandai lah. Padahal boleh je ustaz-ustaz tu nak keluar daripada pondok, keluar cari makan macam orang lain. Boleh tak? Boleh. Tapi tak, dia fikir agama nak tolong orang. Jadi tak apalah. Duduklah pondok. Tolong didik masyarakat dengan agama. Mudah-mudahan balasan dia nanti hari kiamat. Mudah-mudahan. Kemudian katanya musannif haji di qada tadi, iradat tadi Allah Taala menentukan dengan sifat berkehendak. Jadi saya dah bagi tahu tadi, maknanya iradat yang ada pada kita ni, kehendak yang ada pada kita, bila kita menentukan sesuatu, kehendak kita dengan makna ada matlamat, ada tujuan, ada gharad, mana ada sesuatu manfaat yang kita nak ambil dengan apa yang kita tentukan. Ini kehendak kita.
Adapun kehendak Allah, Allah menentukan nak jadikan makhluk ke tak nak jadikan makhluk ni, dua-dua ni harus hukum ni. Nak menjadikan alam, tak nak menjadikan alam, harus. Bukan wajib, harus. Nak jadikan kita, tak nak jadikan kita, itu harus. Tiba-tiba sedia kala lagi Allah menentukan. Allah menentukan nak jadikan kita. Allah menetapkan, Allah menentukan dengan iradat dia nak menjadikan kita, nak menjadikan alam. Bukan bermakna Allah nak menumpang manfaat, Allah nak mengambil sesuatu manfaat daripada alam ataupun makhluk ataupun hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah. Tak, Allah tak ambil. Sebab apa tak ambil? Kerana dia kerana dia sempurna. Allah Ta'ala ni bersifat dengan maha sempurna. Dengan sebab itu apa-apa sahaja yang dibuat, apa-apa sahaja yang dijadikan, yang diciptakan, yang diperintahkan, amal ibadat yang disuruh, bukan bermaksud Allah nak tumpang manfaat. Allah tak ambil manfaat atas apa yang dia buat, atas apa yang diperintahkan, kerana dia sempurna. Faham tak cakap tu? Kalaulah seandainya Allah jadikan kita, Allah suruh sembahyang, sebab apa? Makin ramai orang sembahyang, makin orang masuk Islam, Allah bertambah hebat, bertambah hebat, bertambah hebat, menunjukkan dia belum sempurna lah, berhajat kepada pertambahan. Sempurna ni mana cukup, tak naik tak kurang, tu panggil cukup, tu panggil sempurna. Allah maha sempurna. Jadi biar kita faham maksud sempurna Allah ni. Dia tak ambil manfaat. Kita solat, manfaat atas diri kita. Kita tak solat, mudarat atas diri kita. Kita mengaji, kita belajar, manfaat untuk diri kita. Kita tak mengaji, tak belajar, mudarat atas diri kita. Satu dunia ni contoh peluk Islam. Allah Ta'ala begitulah. Dengan kesempurnaan dia, tak bertambah apa pun. Bukan makna bila ramai pakat masuk Islam Allah bertambah-tambah mulia. Bila orang pakat-pakat keluar daripada Islam, satu dunia contohnya tinggalkan Islam, Allah jadi mudarat, jadi lemah, jadi kurang. Tak, Allah tak berhajat dengan kita. Bahkan kita semualah yang berkehendak berhajat pada Allah Ta'ala. Maka qada tadi, kembali balik qada tadi dengan makna penentuan daripada Allah. Allah menentukan, tu qada. Qada ni makna ketetapan, penentuan yang telah menentu, makna yang telah membuat oleh Allah pada sedia kala lagi. Contoh hari ni yang datang mengaji hari ni, yang datang mengaji hari ni, kita semua ni telah ditentukan oleh Allah pada hari ni, saat ni, detik ni, ketika ni kita hadir di sini. Bila Allah tentukan kita mengaji sini? Bila Allah tentukan saya dan tuan-tuan ni hadir di sini? Sedia kala lagi ataupun azali. Apa makna sedia kala dan azali? Sedia kala apa? Allah dah tentukan sedia kala lagi. Allah dah tentukan azali lagi. Apa azali? Ngong. Mana satu tak butik? Alah, tuan-tuan tahulah, saja-saja buat tak tahu. Sedia kala ni maknanya tulis. Tak nak tulis pun tulis. Memang ngaji macam ni lah, kata ngaji. Baru nampak macam universiti sikit. Sedia kala ni dengan makna sesuatu yang tidak ada permulaan. Tak ada permulaan bagi adanya. Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Dah ulang 3 kali dah. Itulah makna sedia kala, tak ada permulaan. Makna sedia kala lagi Allah tetap dah, bukan baru semalam. Bukan maksudnya bila Allah dah jadikan alam baru Allah tetapkan yang kita akan datang sini. Dah. Sedia kala lagi Allah pilih dah. Jadi beruntung kita. Sedia kala lagi Allah pilih saya, Allah pilih tuan-tuan. Sedia kala lagi. Tu namanya qada lah tu. Ketetapan. Ini contoh yang baik-baik. Begitulah juga yang tak baik pun dengan qada Allah juga.
Allah jugalah yang tetapkan, yang tentukan. Contoh ni jalan-jalan terjatuh kita dalam longkang, contoh jatuh kita dalam longkang, kita kata tu benda musibah, pun telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi. Allah tetapkan dah. Sedia kala lagi Allah kehendak, maknanya orang ni akan jatuh begini tempat, begini keadaannya, begini. Jadi bila sampai sahaja waktu yang Allah dah kehendak sedia kala lagi tu, akan berlakulah benda tu. Kok mana-mana pun dalam keadaan dia beringat ke, berjaga-jaga ke, akan berlaku juga. Faham jadi qada. Tu qada, ketetapan. Qadar pula baru kita baca dalam kitab. Saya nak terangkan dulu. Qada tadi maknanya menentukan. Jadi tuan-tuan tadi dah buat penentuan, nak buat rumah. Okey, nak buat. Dah buat belum? Dah buat ke belum? Belum, baru tentukan. Makna baru menentukan, belum buat lagi. Itu bila menentukan ni peranan iradat. Ingat, menentukan sesuatu yang baik ataupun tidak, peranan iradat. Peranan sifat iradat, ta'alluq iradat. Bila sampai waktu, contohlah tuan-tuan tentukan nak buat rumah bulan 6 tahun depan. Bulan 6 tahun. Bila sampai sahaja bulan 6 tahun depan, begini hari, tuan-tuan pun mula membina rumah tadi. Bila buat rumah tu, bila tuan-tuan jadikan, nak mudah faham ni. Makna bila tuan jadikan, bila tuan-tuan dirikan, bila tuan-tuan buat rumah tu, maka terdirilah rumah tu pada bulan 6 tu tadi. Itu namanya qadar. Makna qadar ni menjadikan apa yang telah ditentukan. Faham? Qada menentukan, qadar membuat apa yang dah ditentukan. Macam tadi tuan-tuan menentukan nak buat rumah bulan 6. Bulan 6 baru buat. Jadi yang bulan 6 tu namanya qadar. Peranan kudrat pula. Jadi membuat menjadikan ni peranan ta'alluq sifat iradat. Ta'alluq sifat kudrat, minta maaf. Iradat, peranan iradat menentukan, peranan kudrat menjadikan. Saya buat contoh rumah tadi nak dekatkan faham. Dengan ngaji tauhid kena banyak contoh, tuan-tuan. Apa hikmah contoh ni? Nak suruh dekatkan faham, nak menghampirkan kepada faham. Kalau tak ada contoh, faham kita ada duduk kat London sana, bukan main jauh lagi faham ni. Bila buat contoh, dah ada depan pintu dah, berasa macam-macam nak dapat. Tu dah dekat tu. Tapi kalau tak ada contoh tadi, apa benda kodok. Kot London jauh. Bila buat contoh, rasa-rasa macam-macam nak dapat. Tapi tak tahulah dapat ke tidak. Tapi rasa-rasa macam ya dah tu. InsyaAllah tuan-tuan ni bersungguh, Allah buka pintu hati, insyaAllah. Siapa bersungguh-sungguh, Allah janji nak bagi. Pasti dapat punya, insyaAllah. Pada adatnya, hukum adatnya, siapa bersungguh dia akan dapat. Pada hukum adatnya lah. Hukum adat. Tak bersungguh, tak dapat pada adatnya. Kalau tak bersungguh, dapat faham pandai bijak, ini mustahil pada adat. Itu namanya mencarikan adat. Dia tak mengaji, dia tak belajar. Tiba lebih alim pula daripada orang datang rumah mengaji. Dia ni tak ngaji-ngaji, tapi dia pandai faham. Itu namanya mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Akal kata harus. Allah nak pilih dia, nak bagi ilmu dengan kehendak Allah semata-mata. Belah kasih Allah nak bagi dia alim segala jenis ilmu dengan tak belajar. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Dia maha kuasa, ikut dia, dia nak bagi macam mana. Sebab tu nanti nak belajar hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Baik, okey, dah faham, baca dalam kitab balik. Masuk dalam kitab balik. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala. Ni menentu, belum buat lagi, menentu makna baru menentukan, baru maknanya ditetapkan. Tu ta'alluq dia, ta'alluq sifat iradat. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Apa maksud takdir Allah ni? Tak faham lagi ni. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala.
Makna mudah bahasa kita, sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah, sesuatu yang telah dibuat oleh Allah, bukan yang telah ditentukan. Ditentukan tadi qada, jangan keliru. Sesuatu yang telah ditentukan, bila sebut ditentukan, iradat. Sesuatu yang telah dibuat, namanya qadar. Sesuatu yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya, yakni dengan dita'alluq oleh sifat kudratnya Allah. Kudrat, erti makna Melayu kudrat, sifat berkuasa. Sifat berkuasa. Yang kita sebut Allah yang berkuasa, berkuasa itu namanya ta'alluq bagi sifat ataupun samaratu sifat. Jasa bagi sifat. Bila Allah tu bersifat dengan berkuasa, maka dengan sendiri dia tu berkuasa. Sebab apa panggil Allah berkuasa? Sebab dia memiliki sifat berkuasa. Kenapa panggil Allah melihat? Kerana dia memiliki sifat melihat. Macam tu. Boleh tak tuan-tuan? Laju ke perlahan ni baca macam ni? Kalau laju sangat bagi tahu. Kalau perlahan sangat pun bagi tahu. Yelah, sebab kita tak tahu. Kita main baca je, pun bukan gerti pun, main baca je, tuan-tuan pergi percaya pula. Jangan main percaya je tuan-tuan ni. Nanti pergi rujuk kat Jabatan Agama Islam ke, hantar video-video ke. Betul ke ni dia mengajar macam ni? Lah, kena pasti kan. Jangan main terima je. Kan kok kena Wahabi mana tu? Sungguh orang yang jenis terima kena Wahabi tu sebab dia jenis terima, tak bertanya tu. Dapat pula pandai cakap, pandai Quran, pandai hadis, baca sedap, bersemangat, kita telan tu. Jangan macam tu. Hati-hati. Pilih guru ni pilih ilmu. Pilih ilmu makna pilih agama. Salah pilih guru, salah ilmu. Salah ilmu, salah agama. Salah agama, menyesal tak sudah nanti. Jadi hati-hati. Ni zaman ni teruk dah ni, zaman kita ni. Pahaman pelik-pelik banyak masuk dah dalam negara kita, khususnya dalam Melaka ni. Jadi hati-hatilah. Jangan tinggal kitab-kitab turah ni. Jangan tinggal kitab-kitab pondok. Tolong. Ni amanah wasiat. Jangan tinggal. Jangan tinggal ulama lama. Jangan tinggal ulama tua. Sebab yang berpegang dengan pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah ni pondok maknanya 99% pondok semuanya berakidah ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengajak orang supaya bermazhab. Semuanya berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada tempat-tempat lain pun ada juga, tapi tak semua. Jadi hati-hatilah. Kok mana-mana pun jangan tinggal. Ni kitab-kitab lama, kitab-kitab pondok ni orang panggil kitab kuning. Kitab je kuning, ilmunya dak. Kitab kuning sebab apa? Sebab memang dulu kertas dia kuning. Tulisan hitam jadi tengok tak sakit mata. Orang panggil kitab kuning, apa kitab kuning. Dulu tak dibukukan macam ni, selai-selai. Dan lah juga jumpa kitab jenis macam tu. Kitab kuning. Jangan tinggal tu. Nak mengaji, tapi kena pandai-pandai tuan-tuan. Kita nak belajar agama ni tujuan nak jadi baik. Jadi tiba-tiba kalau salah guru, salah terima, kita jadi tak baik lah. Maknanya tak hijrah dulu, kita begitu. Hijrah jadi teruk daripada dulu. Na'udzubillah min zalik. Keluar mulut buaya, masuk mulut rimau ke beruang, tak tahulah. Hati-hati dengan puak-puak ni. Puak-puak ni bukan Wahabi saja, macam-macam, liberal ke, tu semua yang sesat lah tu. Dia orang ni macam musang bulu ayam tuan-tuan. Dia duduk dalam reban sekali. Kita ingatkan ayam, rupa musang. Nanti kan dah diterkamnya kita. Jadi hati-hatilah. Nak tahu beza, kita kena ada ilmu dulu. Sebab nak menyalahkan orang yang membawa pahaman sesat ni, nak menyalahkan dia, dah memanglah dia salah bawa pahaman sesat tu. Jadi nak salahkan dia 100% tak boleh. Salah kita. Kenapa kita tak nak belajar? Kalau kita belajar benda yang betul, kita akan dapat bezakan benda yang salah bila datang kepada kita. Tapi bila kita sendiri tak nak belajar, lagi satu, memperlekehkan, mempersendakan ulama-ulama, tuk-tuk guru pondok khususnya. Sebab apa? Mereka ni belajar tak jauh mana,
duduk dalam pondok aja, duduk dalam hutan aja, sijilnya pun tak diiktiraf oleh kerajaan. Ni dalam hati kita ada penyakit mengkeji, mencela ulama-ulama macam ni. Sebab tu Allah balakan puak-puak yang jenis mencela ulama-ulama tua ni, Allah balakan dia dengan kena fahaman sesat. Tu dia. Sebab tu jangan duk cela tok guru apa, tok guru pondok mengaji bukan apa. Bukan ada sijil pun. Allah balakan kau. Apa balanya? Kau dapat tok guru fahaman sesat. Tu dia bala. Habis dah lah. Kalau dah kena sihir mereka, dah kena santau mereka ni, payah nak ruqyah. Payah nak ruqyah. Azan 70 kali pun belum tentu sembuh lagi. Hati-hati dah. Makin mengaji makin biadab dengan Nabi pula dah. Makin mengaji makin biadab dengan tok guru pula dah. Makin mengaji makin biadab dengan ulama-ulama lama. Itu menunjukkan ilmu yang bukan mengajak kita pada benda baik tak? Jadi biadab. Kemudian katanya musannif lagi. Mana tadi? Duk belebeh tak tahu ke mana dah. Qadar. Saja nak tanya. Nak tengok tuan-tuan tidur ke tidak. Jadi qada itu habis. Qadar tu pula takdir Allah, maksudnya perbuatan yang telah memperbuat akan dia oleh Allah. Makna bila Allah jadikan benda tu, ataupun dalam erti kata lain, bila kita tengok benda tu berlaku saja, itulah namanya qadar. Jalan-jalan tiba-tiba terjatuh kat luar tu. Maksudnya kita faham, itulah dia qadar Allah. Kita kata itulah takdir Allah dah tu. Apa maksud takdir Allah? Mana Allah lah yang menjadikan tu. Sebelum ni takdir Allah kita cakap gitu pun tak faham apa takdir. Takdir ni menunjukkan sesuatu yang Allah buat. Bila benda tu berlaku, bila benda tu terjadi, menunjukkan Allah lah yang membuat, Allah lah yang menjadikan bertepatan dengan apa yang dia telah kehendak sedia kala lagi. Kalau Allah kehendak sedia kala lagi dia jatuhlah kok mana-mana pun. Kalau Allah Ta'ala takluk sedia kala lagi dia akan dapat ilmu, dia akan dapat ilmu lah ke mana-mana pun. Contohnya begitu. Sama ada yang baik atau contoh macam mati. Dah mati orang tu tadi, contoh dah diumumkan 1 jam yang lepas, meninggal dunia dah sejam yang lepas. Tu takdir lah. Apa maksud takdir? Allah yang jadikanlah tu kematian tu, Allah yang jadikan kematian. Lepas tu kalau ditanya bila pula yang Allah tentukan dia ni mati, sedia kala lagi Allah dah tentukan yang dia pada hari ni, minit ni, jam ni dia mati. Maka hari ni Allah perlakukan, hari ni Allah buat apa yang Allah kehendak sedia kala lagi. Faham tak faham? Tak faham mengaji lama lagi. Mengaji lama-lama. Maka percaya qada dan qadar itu, percaya qada dan qadar itu maknanya, baru nak hurai apa maksud percaya dengan qada qadar ni. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, apa saja perkara yang berlaku, sama ada dalam diri kita ataupun keliling kelalang kita, tak kiralah yang berlaku pada manusia, syaitan, jin, iblis, manusia, binatang, tumbuhan, ikutlah. Kan Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan manusia je, sekalian alam ditadbir, dimiliki oleh Allah. Allah lah Tuhan dia, pemiliknya. Jangan kita ingat bila qada ni makna kena mengena dengan manusia je. Tak, semua lah. Yang berakal, yang tak berakal, semua ditadbir oleh Allah. Balikkan kita tengok pasu-pasu bunga kita, kambing dah ragut dah bunga-bunga dia. Bunga keladi kita 80,000 beli. Apa tu? Tengok kambing pula dah ragut. Takdir Allah. Maknanya Allah yang jadikan benda tu, Allah dah kendak sedia kali lagi. Sombong sangat 80,000. Ragut dia kambing, tak jadi apa dah lah. Contoh. Makna apa saja tu. Saya nak sampaikan ni apa saja. Bukan yang bersangkut paut dengan manusia je. Apa saja yang berlaku atas alam ni adalah dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah, kerana tidak ada sesuatu yang lain yang boleh memberi bekas manfaat ataupun mudarat kecuali Allah je lah. Itu dia. Kemudian mengaku putus dalam hati seorang dengan tentu sungguh bahawa segala yang berlaku daripada baik dan jahat, ataupun tambah lagi yang disengajakan atau yang tidak disengajakan,
Semuanya dengan kehendak Allah. Contoh jalan-jalan jatuh dalam lubang tu, longkang depan tu, sengaja jatuh kan? Ada orang pilih saja nak terjun macam tu, mana ada? Terjatuh orang panggil. Adakah benda tu berlaku dengan luar daripada kehendak dan dijadikan oleh Allah? Tak. Jawabnya, Allah lah yang telah kehendak sedia kali lagi, dan Allah lah yang menjadikan perbuatan tu. Qada ni, ada yang pahaman dan mengatakan qada ni adalah ketentuan Allah. Jadi ditentukan insiden. Tapi kadar itu patah kaki ke, patah tangan ke, meninggal ke. Itu kadar dia kata. Macam itu betul ke atau betul tapi separuh. Betul tapi separuh. Allah lah yang menentukan yang dia tu kemalangan. Baik. Bila Allah tentukan kemalangan, sedia kala lagi. Yang patah kaki, patah tangan tu siapa yang tentukan? Allah juga. Siapa yang patahkan tangan daripada hakikat tu? Allah lah. Adakah usaha hamba ni boleh mematahkan tangan dia? Jawabnya tidak. Jadi keseluruhan tu adalah takdir Allah. Keseluruhan tu takdir Allah. Kemalangan tu sendiri, patah tangan ke, melecet ke, apa ke, semuanya Allah kehendak. Semua ditakdir semua. Baik, soalannya, kalau patah tangan tadi bukan dengan kehendak Allah ataupun tidak dijadikan oleh Allah, siapa yang jadikan? Siapa yang jadikan tu? Kalau bukan Allah, siapa? Lori. Lori itu yang jadikan. Ke siapa? yang masuk kadar tu, macam orang aksiden, kan itu kadarnya aksiden. Kadarnya tu Kodoknya ada dia kata ada yang lecet, ada yang teruk, ada yang tak teruk. Kadar dia tu. Maknanya kodok tadi ketetapan. Maknanya kalau Allah Ta'ala kodokkan sedia kala lagi, dia melecet, dia patah, itulah yang akan berlaku. Maknanya semuanya, serba-serbi yang berlaku pada orang tu tadi, melecet ke, mati ke, apa ke, semuanya yang berlaku tadi dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Allah lah yang menjadikan segala-galanya tu. Bukan saja kemalangan tu, maknanya kemalangan ni umum lah. Kecederaan yang dia alami itu pun adalah dengan kehendak Allah. Tak ada satu pun yang luar daripada kehendak Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang berlaku, tak ada satu pun yang berlaku baik ataupun buruk, melainkan dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah lah yang kehendak segala-gala itu. Bukan ada tempat Allah takbir yang ni luar daripada takbir Allah, benda ni jadi dengan sendiri. Tak. Itu bukan pahaman kita. Itu bukan pahaman kita. Contohnya pahaman Mu'tazilah. Dia beriktikad yang baik-baik dia daripada Allah. Yang tak baik, yang tak sengaja, itu bukan daripada Allah, itu makhluk buat sendiri. Makhluk ni maknanya pada mereka ada pula satu-satu tempat makhluk ni berkuasa membuat sesuatu. Jadi pahaman ni dah menyimpang daripada pahaman kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di akidah kita yang baik, yang buruk, yang sengaja, yang tak sengaja, sempurna, tidak, melecet, tidak, semuanya dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Semua sampai urat saraf kita dalam ni, gerak nadi kita, semua ditadbir oleh Allah. Semua tuan-tuan. Ni suruh ngaji tauhid ni biar faham, semua ni dalam pentadbiran Allah. Kita tak ada apa pun. Dah bila kita yakin, kita sedar yang macam ni, siapa kita yang nak sombong sangat, yang nak apa sangat? Pinjam semua. Dah tu Allah Ta'ala ada pula takdirkan orang tu senang, orang tu susah, ikut dia Tuhan. Itu nama Tuhan, bebas mentadbir. Dia Tuhan, dia yang menjadikan daripada tiada kepada ada. Ikut dia nak rentah macam mana. Adil. Dia bagi orang tu lapar pun dia adil, dia bagi orang tu kenyang pun dia adil. Apa maksud adil? Dia meletakkan sesuatu memang kena pada tempatnya. Apa? Dia sebagai Tuhan, ikut dia nak rentah macam mana. Rumah tuan-tuan punya rumah, tuan dah beli 500,000 tadi kan, ikutlah tuan-tuan nak cat warna hitam luar dalam, ikutlah. Boleh nak kata apa? Aku buat rumah ni, ikut aku nak warna apa? Jangan tuan-tuan cat rumah orang lain warna hitam dah lah. Rentah barang orang ni, rentah barang kita sendiri, ikut kita lah. Nak bagi faham adil tadi. Adil ni bukan makna sama timbang. Adil ni bukan makna sama berat. Adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempat. Orang perempuan, anak perempuan belikan telekung,
yang lelaki belikan kopiah. Ni mak bapak pun masalah juga. Adil-adil dua-duanya belinya kopiah pula dah. Yang lelaki pun beli kopiah, perempuan beli kopiah. Adil dia kata sama. Bukan maksud macam tu. Adil ni mana meletakkan sesuatu kena pada tempat. Bini nombor 1 tak ada anak, jadi nafkahnya sekian. Bini nombor 2 ada anak, nafkahnya lain. Faham? Bukan sama-sama 1000. Faham tak ni? Ikutlah. Itulah nama adil. Adil ni bukan makna sama berat, nak bagi faham. Banyak yang orang faham adil ni mesti sama. Mesti sama berat, sama timbang, bukan. Sama jumlah, bukan. Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kasih sayang tak wajib adil. Kasih sayang tak wajib adil. Mustahil nak adil dalam kasih sayang. Kita ada 5 orang anak. 2 orang ni sangat hormat kita, tak melawan cakap kita, khidmat dengan kita. 3 orang lagi ni jenis melawan, sepak terajang. Macam mana hati kita dengan dia? Mana yang lebih dekat dengan kita? Kan? Itulah tadi makna hati mustahil nak boleh adil. Faham? Tapi usaha untuk beri yang terbaik. Yang kata adil ni yang lain, bukan masalah hati. Habis. Tu tanya-tanya tu. Kemudian katanya musannif lagi sambung. Okey, agak-agak faham dah qada. Maksudnya ingat apa sahaja yang berlaku, yang terjadi sengaja ataupun tidak, elok ataupun tidak, taat ataupun maksiat, semua itu telah ditentukan oleh Allah pada sedia kala lagi dan baru dijadikan oleh Allah. Baru dijadikan ni makna bila benda tu berlaku lah. Contoh, baru tadi orang tu meninggal, makna baru tadi lah Allah buat tu. Semalam belum buat lagi. Hari ni baru Allah jadikan kematian pada orang tadi tu. Tu namanya qadar. Takdirnya, qadarnya, takdirnya tu. Qadar lah tu. Qadaknya dulu. Sedia kala lagi Allah dah tetapkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala tetapkan semuanya akan berlaku. Ni macam ni hari ni kita pakai begini, pakai baju ni, semuanya dengan kehendak Allah ni. Cuma kita tak ceritalah macam tu. Lawa baju hari ni, dah Allah Ta'ala sedia kala lagi takluk saya pakai baju macam ni. Sedia kala lagi Allah Ta'ala dah letak selempang kat sini ni, semua pakai jam. Jadi Allah Ta'ala juga yang buat hari ni. Oh, itu rosak orang panggil, pening nanti sekarang. Cakap biasa sudahlah. Ini namanya akidah. Benda dalam hati, bukan suruh sembang. Kita ada belajar satu doa untuk mohon ampun kan. Macam yang Ustaz cakap yang disengajakan dan yang tidak disengajakan pun kita ada minta. Dan yang last kita minta dosa yang kita dah perbuat dan yang bakal diperbuat tu adakah masuk dalam badan? Maknanya macam mana tadi? Tak jelas, tak clear. Doa. Ni soalan lain ke soalan sama? Nak sambung. Jika dia pertanyaan qada dan qadar Allah tentukan, apa peranan doa? Apa? Peranan doa. Peranan doa. Sebab tu doa ni satunya ibadat. Satunya Allah suruh doa, kerana doa nu ibadah. Lagi pula doa ni maksudnya disuruh berdoa bukan bermaksud kita beriktikad Allah tak tahu apa yang kita nak minta. Sebelum kita berdoa ni, sebelum kita tadah tangan ni, kita tahu dah Allah Ta'ala dah tahu segala-galanya, apa impian, apa hasrat dan apa yang kita nak ucapkan sekejap lagi ni, semuanya dah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Cuma kita berdoa ni nak menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah, nak menzahirkan yang kita ni memang tak ada apa-apa, tak memiliki apa-apa dan berkehendak, berhajat, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan doa. Dan maknanya kita berdoa tu juga sendiri telah diatur oleh Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatur. Makna bila Allah gerakkan kita doa tu, menunjukkan Allah nak bagilah apa yang kita minta. Sebab tu bila orang tu bergerak, maknanya tergerak hatinya nak berdoa, itu di antara tanda-tanda Allah nak bagi apa yang dia minta. Cuma cepat ataupun lambat, ataupun Allah bagi dalam bentuk yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jangan kita faham bila minta duit Allah mesti bagi cash duit. Dah. Kadang Allah gantikan dengan yang lebih baik untuk kita.
minta duit tapi Allah bagi sihat. Jadi jangan kita faham bila minta ni tak ada pun. Cocok-cocok dalam ATM RM5 baki. Ni doa tahajud. Ya Allah, tambah duit, cocok. Pagi besok lepas subuh pergi, RM5 lagi. Bukan maksud gitu. Kadang Allah bagi lebih daripada, lebih baik, lebih sesuai, lebih manfaat untuk kita. Kesihatan kadang-kadang. Kadang Allah bagi ilmu. Rezeki ni kan maknanya luas. Bukan rezeki ni makna duit. Rezeki bukan makna kaya. Ada orang faham bila sebut rezeki kaya, rezeki mewah. Dah, salah. Rezeki ni sihat. Ilmu rezeki. Ada orang kaya berjuta-juta, dia tak dapat rezeki ilmu. Kita orang sederhana, Allah bagi rezeki ilmu walaupun tak ada berjuta-juta duit. Jadi alhamdulillah. Boleh insya-Allah. Boleh tanya, jawapan tu wallahu alam. Sebab kita kan alim. Itu tak erti. Perancangan. Bukan perancangan. Penentuan. Kalau merancang ni seolah-olah macam Allah tak tahu lah. Jadi penentuan ni yang soalan saya memang penentuan azali. Sedia kala. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri juga sedia kala. Jadi macam mana dia menentukan qada tu? Macam mana dia menentukan sesuatu tadi? Qada ni makhluk ke tidak? Soalan dia. Maknanya qada ni dipanggil ta'alluq, peranan. Selain daripada zat Allah, selain daripada sifat Allah, maknanya benda tu makhluk. Makna ketetapan yang Allah Ta'ala aturkan dengan qada tadi, sedia kala lagi. Allah ada sedia kala lagi. Dan Allah Ta'ala menentukan juga sedia kala lagi. Dah macam mana Allah boleh menentukan sedia kala lagi? Kerana dia telah mengetahui segala-galanya sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya. Dan sedia kala lagi Allah Ta'ala telah menentukan. Apa yang Allah tentukan bertepatan muafakat dengan apa yang diketahui oleh Allah sedia kala lagi. Mana apa yang Allah tentukan tu muafakat dengan ilmu dia. Sejak bila Allah Ta'ala tu mengetahui? Sedia kala lagi. Maka dia menentukan sedia kala lagi. Jadi seandainya kalau kita nak katakan Allah baru tentukan, Allah baru tentukan benda tu, sedangkan makhluk tu dia dah buat dulu, dia dah jadikan dulu, kemudian baru ditentukan. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya ada benda yang tidak diketahui oleh Allah, sebab tu dia kena muafakat. Apa yang Allah Ta'ala kehendak tu bermuafakat dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia muafakat. Sebut dalam kitab-kitab macam tu, orang panggil ta'alluq tanjizi qadim, maknanya telah lulus pada sedia kala lagi, telah menentukan oleh Allah sedia kala lagi. Bukan ta'alluq tanjizi hadis dah. Bukan baru Allah tentukan dah, sedia kala lagi Allah dah tentukan. Kenapa Allah Ta'ala tentukan sedia kala lagi? Kerana sedia kala lagi dia telah mengetahui segala-galanya. Bila mengetahui baru menentukan. Boleh tak kita nak menentukan dalam keadaan kita tak tahu? Contoh, kita ni ilmu contoh, macam orang perempuan, dia tak ada ilmu tentang barangan yang terkini. Dia tak ada ilmu lagi. Jadi dalam keadaan dia tak tahu tadi tu, dia menentukan tak apa benda yang dia nak beli. Dah. Dia kata, bang kan kalau pergi keluar tolong bawa balik katalog kita pun belilah katalog, bawa balik. Dia buka aja, makna dah dapat dia dapat ilmu. Begini. Kemudian bila dia dah ada ilmu tadi, maka dengan sendiri dia nak beli ni. Itu menunjukkan maknanya apa yang ditentukan tadi muafakat dengan ilmu. Kalau jahil, bila dia jahil dia tak akan menentukan. Kalau jahil tak menentukan. Maksud itu keterangan orang panggil nak juruju pada pihak akal kita manusia macam itulah. Tapi ada pun Allah Ta'ala
segala sifat-sifat dia itu tak ada dulu dan kemudian. Semua sifat Allah Ta'ala sedia kala lagi, azali lagi. Makna di antara sifat kudrat dengan sifat iradat dengan sifat ilmu, semuanya sedia kala lagi pada Allah. Tak ada dulu kemudian. Kalau seandainya ada sifat yang dulu, kemudian ada pula sifat yang baru ada kemudian, menunjukkan ada pula sifat yang baru duduk pada Allah. Jadi mustahil sifat yang baru nak duduk pada zat yang qadim. Begitulah sebaliknya. Makna sifat yang baru nak duduk pada zat yang qadim, ataupun sifat yang qadim nak duduk pada zat yang baru, itu mustahil. Wallahu a'lam. Gitulah. Kalau nak halu-halu lagi, tanya Tok Guru yang betul-betul. Aduk kita ngaji. Balik. Pilihan. Kita pilih. Kita milih ada nak pilih baik ke nak pilih buruk. Adakah kita ada kuasa untuk memilih itu? Kuasa untuk memilih? Tak, kita tak ada kuasa untuk pilih. Apa yang kita pilih itu adalah pilihan daripada Allah Ta'ala. Dah macam mana, kenapa pula Allah Ta'ala gerakkan hati kita nak buat benda jahat? Kenapa Allah Ta'ala gerakkan hati kita nak buat benda jahat? Di antaranya hikmah, ada hikmah dia nak menguji kita. Yang mana hikmah tu pula, yang mengetahui hakikat hikmah tu adalah Allah Ta'ala sendiri. Di antaranya hikmah supaya kita ni jangan merasa yang kita ni baik. Contoh, jadi ada masa kita terjatuh kepada benda-benda maksiat dengan pilihan hati kita. Apa hikmah di situ? Di antara yang saya faham lah, supaya Allah nak bagi kita sedar, kau jangan nak sombong, kau jangan nak takabur, kau jangan nak memandang orang ahli buat maksiat lain kau memandang lekeh. Dengan sebab kau taat, sehingga kau lupa, kau mencela orang lain, Allah jatuhkan kau dalam maksiat. Baru kau tahu, mudah-mudahan kau tahu siapa diri kau sebenar. Faham tak tu? Sebab kalau kita ni sentiasa taat, kita lupa tuan-tuan. Mulalah kita pelekeh orang, mulalah kita senda orang. Apa buat maksiat. Sebab kita berasa kita aku tak ada buat benda-benda macam ni. Tunggu satu masa Allah uji kita. Dengan pilihan hati kita, kita buat benda tu. Supaya mudah-mudahan kita sedar, maknanya apa yang aku cakap selama ni balik pada diri aku balik. Mudah-mudahan dia insaf. Nampak tak? Jadi Allah Maha bijaksana dalam nak mentadbir ni. Allah gerakkan tu pun tidak menjadi suatu benda yang orang panggil tak manfaat. Kita kata kenapalah tak ada manfaat? Tak ada benda yang tak ada faedah Allah buat. Allah tak ada buat benda yang sia-sia. Maksiat Allah Ta'ala buat pun ada hikmah dia. Sama semua. Tak nak tapi buat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah Allah bagi akal. Allah bagi akal. Kita dah nampak benda ni baik, benda ni buruk. Mengumpat ni dosa, menghilangkan pahala aku. Tadi baru datang ngaji, rumah ngaji, lepas tu aku ngumpat kan pahalanya hilang. Tapi kalau tak ngumpat, makna aku dapat pahala. Maknanya kita diberi peluang oleh Allah untuk berusaha. Usaha nafsu, makna lawan nafsu yang ajak kita mengumpat, yang berkempen tadi mengumpat. Syaitan pula yang tolong mengipas-ngipas, memanahkan lagi, menggalakkan lagi. Jadi di sinilah orang panggil mujahadah, peperangan tadi tu dalam nak mentaati Allah. Dia berperang tadi tu. Nafsu mengajak begini, akal tak nak, akal tak mau. Tapi akal ni bila ditolong oleh ilmu agama, dia jadi kuat sikit, memandangkan kelebihan. Kalau aku mengumpat nanti kan hilang pahala, jadi macam tak nak buat. Dia pun berlawan dengan izin Allah, selamat dia. Tu. Susah. Ya. Cuma bila terjadi sesuatu perbualan di antara family, saudara kan, dia akan sebut nama si fulan, si fulan. Saya cakap lah jangan sebut nama ni, kita dah kira gosip lah. Saya kata sikit-sikit pula gosip, kita meliwahkan. Ya. Saya cuba untuk nanti ada pertelingkahan berlaku sedikit di antara kita orang sesama. Sebab bukan nak jadi pandai, tapi sebab kita dah belajar. Betul. Kita pun dah takut.
Tapi bila kita bangun, dia kata, dia ada belajar sikit dah tunjuk macam ni. Jadi terpaksa dengar umpan dia. Lah, bukan mudah nak masuk syurga. Tu ujian-ujian lah tu. Makna setiap usaha kita berlawan ajakan nafsu yang nak ngajak ngumpat tadi, pahala Allah bagi. Allah bagi kita pahala. Kita berlawan tak nak ngumpat, putus mulut kita, tak nak lari tempat lain. Contoh itu pahala Allah bagi. Tiba-tiba terumpat juga, la haula wala quwata illa billah, luar daripada makna usaha aku dah. Dan aku selamat ni pun bukan asbab usaha aku selamat ni pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi nampak Allah bukakan tadi, lintahkan dalam hati kita nak buat benda-benda tadi tu, sebagai ujian, sebagai latihan, lagi pula ilmu, nak memberitahu bahawasanya ibadat ni susah, pahala ni susah. Hikmah dia apa? Supaya kita sayang yang nama pahala ni. Sebab bukan mudah nak dapatkan pahala seperti nak dapatkan duit. Hari ni kita target dapat RM50, insya-Allah kita boleh dapat. Tapi nak dapat pahala hari ni belum tentu lagi tuan-tuan. Nak kena bermujahadah lawan. Maknanya susahnya lah nak dapat pahala, nak kena lawan hawa nafsu yang duk ajak. Syaitan pula tolong kipah bagi semangat lagi nak buat. Kita pula akal kita ada ilmunya sedikit. Sebut dalam kitab penawar bagi hati tu, maknanya akal dengan nafsu ni dia berperang. Nafsu ajak benda jahat, akal nak buat benda baik. Tapi nafsu ada tentera, ada penolong. Syaitan penolong dia. Lagi pula satu sifat mazmumah, sifat yang dibenci, yang dicela oleh Allah dalam hati ni penolong, tentera nafsu. Akal kita semata-mata akal sahaja. Makna semata-mata waras, makna kita tahu mana baik, mana buruk. Makna kita pilih nak buat baik. Tapi dalam nak berlawan dengan nafsu yang ada penolong tadi, akal kita tak kuat. Sebab tu kena sokong dengan ilmu. Jadi ilmu agama ni lah tentera, pembantu bagi akal tadi. Kemudian satu lagi penolong dia, iaitu sifat mahmudah, sifat yang baik. Jadi 3 lawan 3. Faham tak? Inilah yang sentiasa berlaku dalam hidup kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Inilah yang berlaku. Yang disebutkan dalam kitab penawar bagi hati itu, inilah yang berlaku daripada celik mata kita sampailah kita tidur, celik balik. Inilah akal nak buat baik, nafsu aja. Jadi mana-mana orang yang akalnya dijaga, ditolong oleh ilmu tu pula hebat, mantap, insya-Allah akan sentiasa menanglah akal tadi. Bila akalnya menang, akan hasillah taat, maknanya dia akan tinggalkan maksiat. Tapi kalau ilmunya lemah, kemudian sifat mazmumah, sifat mahmudah tak ada pula dalam hati, semata-mata akal sahaja, maka menanglah nafsu dalam dia punya kempen tadi. Bila menang kempen nafsu, akan lahirlah maksiat. Sebab tu kita disuruh belajar banyak-banyak, nak bagi kuat akal kita berlawan dengan nafsu tadi. Tu hikmahnya, nak bagi tahu kita ni pahala ni payah nak dapat. Bila payah, kena sayang betul-betul. Bila sayang, kena jaga. Jangan buat benda-benda yang boleh menghilangkan pahala. Sebab apa? Nak dapat pahala ni bukan senang. Dia kata aku sembahyang. Boleh sembahyang, boleh nak buat. Cuma Allah terima dengan tidak lah. Kalau buat dengan tak ada ilmu, Allah tak terima. Nak menghasilkan pahala yang betul-betul ni, kena lalu ilmu. Nak belajar pula bukan sehari, kena berbulan-bulan. Belajar tak faham. Jadi nak kena belajar fiqhnya, tauhidnya, tajwidnya, macam-macam nak kena belajar. Nak hasilkan pahala tadi, punyalah payah. Tiba-tiba kita ngumpat orang, habis. Ibaratnya kita kerja berat-berat, kumpul banyak-banyak, habis-habis kita buang semua duit tadi, bagi kat orang. Ibaratnya macam itulah kalau kita ni beribadat, tapi kita tak berhenti daripada membuat benda-benda yang boleh membatalkan pahala tadi. Ibaratnya macam itulah, bekerja teruk-teruk, berpenat-penat, berhempah pula, hasilnya kita bakar ataupun kita bagi ataupun kita buang ke longkang. Itulah ibaratnya. Lagi satu pula, Allah Ta'ala nak tengok hamba dia bersungguh ke tidak. Sejauh mana kesungguhan hamba nak usaha nak mendapatkan, nak membuat benda yang disuruh oleh Allah tadi. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata dalam ni namanya khawatir. Maknanya kebimbangan yang timbul dalam hati ni, ada kalanya daripada malaikat, ada kalanya daripada nafsu syaitan, dan ada kalanya datang terus daripada Allah. Dan kadang-kadang daripada Allah sendiri timbul dalam hati untuk membuat benda yang tak elok. Bukan daripada syaitan saja, daripada Allah sendiri.
dalam hati hamba tadi nak buat ni. Itu tadi. Apa hikmah ni? Allah Ta'ala nak melihat, nak menguji dia sejauh mana dia bersungguh nak bermujahadah meninggalkan benda tadi tu, nak taat pada Allah. Tuan-tuan ada ngaji Minhajul Abidin Ada Alhamdulillah ada Sini, kat sini ada mengaji Minhajul Abidin? Belum ke? Tak apalah. Kita tasawuf siapa baca? Adalah tu nanti. InsyaAllah. Tu sebab nak kena tahu benda tu. Dalam tu kitab tu maknanya dia ceritakan yang kita sangkakan bisikan-bisikan nafsu dan syaitan tu pun dalam hati kita pun hakikatnya daripada Allah lah juga. Makna semuanya. So ini nama mentauhidkan Allah. Makna segala-gala yang berlaku zahir dan batin semuanya dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Kan kita boleh biasanya masa ustaz lah yang buat penutup kuliah tu, biasanya dia kata yang baik daripada Allah, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya. Kenapa pula dia bias macam tu? Sebab tu yang baik dan tak baik daripada Allah. Dia cakap macam tu kita terperanjat lah dengar itu namanya ta'adduban, beradab. Panggil adab dengan Allah, adab dengan tutur kata, bukan i'tiqad. Yang salah ni kalau i'tiqad. Kalau dia cakap macam tu, yang baik daripada Allah, yang jahat tu saya sendiri, hatinya pun begitu, makna dia i'tiqad yang baik-baik tadi Allah jadikan, yang jahat ni dengan kehendak aku dan aku yang buat, bukan Allah. Jadilah dia Mu'tazilah. Tapi kalau dia cakap saja sebagai adab, nak jaga adab dengan Allah, dalam bab iradat nanti dia akan huraikan. Maknanya sekalipun hakikatnya kita dah tahu segala-gala yang buruk baik tadi dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah, haram hukumnya bercakap secara zahir membangsakan yang keji, yang jahat itu pada Allah. Makna walaupun dia cakap macam tu, contoh malam ni saya akan pergi, malam ni saya akan mencuri. Kalau Allah takdirkan sedia kali lagi malam ni saya mencuri, saya akan pergi. Betul tak perkataan saya? Betul. Perkataan saya tu betul. Memang itulah hakikatnya. Tapi hukum cakap macam tu, hukumnya haram. Orang panggil jahat adab dengan Allah. Lagi pula perkataan yang macam tu adalah suatu usaha nak membuka ruang supaya kita bermudah-mudah nak membuat maksiat dan seolah-olahnya nak mempersalahkan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam bab bercakap tak boleh. Adapun di tempat majlis ilmu, tujuan nak menerangkan, boleh. Adapun saja-saja nak sembang-sembang dengan kawan-kawan, nak cerita yang baik tu, kita tengok benda-benda baik, tengok tu orang tu pergi masjid tu, Allah Ta'ala kehendak. Tu tengok tu, dedah aurat, duk minum arak tu, Allah kehendak dan Allah jadikanlah tu. Betul tak dia cakap? Betul. Tapi hukumnya haram cakap macam tu. Orang panggil jahat adab dengan Allah. Sama lah macam tadi tu. Yang baik daripada Allah, yang jahat, yang kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Tu orang panggil adab, bukan i'tiqad. Tuan-tuan sihat ni, dah makan ubat, sama dah tadi cerita. Bukan i'tiqad tu, cakap. Hatinya i'tiqad Allah yang menyembuhkan, bukan vaksin. Bukan vaksin yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi orang kata kalau nampak sihat, dah vaksin. Berani keluar ke sini ke sana, dah vaksin kan. Bukan dia i'tiqad berpegang vaksin tu yang menjaga dia, dah. Hatinya Allah lah yang menjaga, yang memberi kesihatan. Allah juga yang memberi mudarat. Sebab tu dia cerita bila sebut akidah, nak cerita benda dalam hati, bukan nak cerita benda yang kita sebut. Yang sebut ni dia bab syariat, bab zahir. Habis pukul 12 cari stesen nak berhenti. Mana stesen dia tadi? Mana? Buku surat 10 tu. Dengan tentu sungguh. Ya ke tidak? Inilah. Dah sampai situ? Cepat sampai situ. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia dengan rukun iman. Maksudnya
Okey. Jangan marah. Okey, baik. Maksudnya perbuatan yang telah diperbuatkan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawanya segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan menjadi, makna dengan membuat. Ia akan Allah, makna Allah lah yang buat benda itu. Walaupun pada zahirnya nampak orang yang melakukan, tapi hakikatnya Allah lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah lah yang menjadikan segala perbuatan kamu. Ni tuan-tuan datang melangkah sini, duk gerak-geri kita ni Allah lah yang jadikan, bukan tenaga yang ada dalam badan kita. Tenaga tu sebagai asbab adat je. Jadi tuan-tuan makan makanan yang sihat-sihat tu tilik kepada hukum adat ataupun asbab. Nak sihat kena makan begini-begini, barulah datangnya sihat. Bila sihat pula, adatnya bila sihat boleh buat ibadat. Itu hukum adat, hukum asbab. Ada pun hakikatnya yang menyihatkan kita tu Allah, bukan makanan. Tapi Allah suruh usaha cari makanan yang baik-baik, kerana dengan usaha tadi diberi pahala. Cuma jangan i'tiqad usaha tu yang membuat, usaha tu yang memberi. Tuan-tuan usaha keluar cari duit, usaha tu asbab. Jangan i'tiqad dapat duit, dapat gaji, dapat harta ni dengan sebab usaha. Dengan usaha tu yang memberi. Dah Allah yang menjadikan. Usaha tu sebagai sebab, maknanya Allah Ta'ala nak bagi pahala. Tiap-tiap usaha atas benda yang baik, Allah bagi pahala. Begitulah juga usaha nak buat benda yang tak baik, Allah bagi dosa. Jangan i'tiqad. Jangan sampai hukum adat kita jadikan i'tiqad. Adatnya nak senang, nak kaya, nak mewah, adatnya kena usaha, kena kerja, kena belajar tinggi-tinggi. Betul? Itu hukum adat. Jangan jadi i'tiqad sehingga dia tak boleh percaya orang yang tak ada pelajaran tinggi pun boleh kaya, boleh mewah. Dia kata mana boleh. Tu Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi rezeki pada siapa pun walaupun tak bekerja, tak berusaha, tak belajar tinggi. Tak boleh. Sampai dia tolak lah. Mesti kena usaha baru Allah akan bagi. Makna kalau tak buat Allah tak akan bagi. Allah tak boleh bagi kaya kalau tak usaha. Kalau begitu maknanya Allah dah berhajat kepada usaha untuk ada pula wasitah pula. Allah berhajat pada sesuatu pula untuk memberi sesuatu. Allah bergantung pula dengan usaha hamba, baru Allah bagi. Nampak tak? Jangan. Yang kita cakap tadi tu kena belajar. Anak kita pergi belajar, nanti susah akan datang kalau tak belajar. Itu cakap hukum asbab, hukum adat. Hatinya kita yakin dan percaya, sekalipun tak belajar tinggi, Allah Maha Kuasa nak bagi senang, nak bagi mewah dan sebagainya. Ni yang salah ni sampai jadi i'tiqad ni tuan-tuan. Tak boleh terima, tak boleh percaya kalau kita cakap contohnya kalau tak belajar tinggi pun Allah boleh bagi rezeki. Mana boleh dia jenis macam tu. Tak boleh. Dia jenis berpegang adat tadi tu. Adat tu dijadikan i'tiqad. Itu yang salah. Hukum adat lah, i'tiqad lain. Dan inilah bidah. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan makna tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir. Na'udzubillah min zalik. Tak percaya ke 6 ataupun tak percaya salah satu daripada 6. 6 tolak 1 jadi kosong ni. Ni bukan 6 tolak 1 jadi 5. 6 tolak 1 jadi kosong. 1 je dipertikai, 1 je dia tak terima daripada 6 ni, maka rosaklah akidah dia. Bukan nanti tolak 5-5, 6-6. Tolak 1 pun cukup lah nak merosakkan akidah. Kemudian maka barang siapa tidak percaya dengan makna tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir. Tidak dinamakan dia orang yang beriman, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya barang siapa kafir, makna enggan, menolak, menidakkan. Kafir tu orang. Kafir tu orang, Tuhan empunya badan, dalam hati dia tu menolak, hatinya menidakkan. Tu sifat dia kufur, orangnya kafir. Tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh, mana sesat yang tak boleh nak patah balik dah. Rosak akidah, orang panggil kufur. Baik, apa hikmah?
kita diwajibkan yakin dengan qada qadar. Di antara hikmahnya supaya kita sentiasa redha. Jadi nak redha ni tuan-tuan, kalau tak yakin, kalau tak faham bab qada qadar ni, tu masalah kita nak redha. Redha ni makna setuju hati. Macam mana kita nak setuju hati kalau Allah Ta'ala sendiri kita tak kenal, kita tak tahu, kita tak faham? Kalau kena yang baik-baik atas diri kita, dah memanglah kita setuju. Sebab sepakat dengan nafsu kita, ada keuntungan bagi pihak kita. Ni masalah bila kita dibalakan oleh Allah dengan benda yang kita tak nak, yang memang kita minta jauh sangat-sangat, janganlah ya Allah. Ibu sampai pada kita. Ni dah belajar. Sampainya tadi benda yang kita tak nak tadi tu dengan kehendak Allah. Makna sedia kali lagi Allah tetapkan dah benda ni jadi atas diri aku. Jadi aku sebagai hamba yang percaya, yang yakin Allah Ta'ala telah menentukan dan berlakunya benda tu hari ni pada diri aku adalah dijadikan oleh Allah. Siapa dia? Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil. Makna sekalipun pada zahir aku ditimpa bala sakit, makna inilah keadilan Allah atas diri aku. Adalah hikmah kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada aku. Di antaranya, contoh, di antaranya Allah nak mengampunkan dosa aku. Di antaranya Allah nak naikkan martabat aku di sisi Allah. Di antaranya tanda-tanda aku ni mendapat perhatian yang khusus daripada Allah. Sebagaimana para Nabi, para Rasul diuji dengan macam-macam jenis kesusahan, kepayahan. Adakah tanda Allah benci? Tak, tanda Allah sayang. Nampak tak? Baru bila kita tengok ataupun kita dapat mengambil tahu sedikit tentang hikmah kenapa dibalakan, kenapa diberi benda yang kita tak mau. Kita tahu di antara hikmahnya Allah nak menguji kesabaran kita. Dah kita kata kita beriman, sebab tu kita ni bukan semata-mata mengaku percaya, kita akan diuji. Kita akan diuji dengan apa yang kita cakap tadi tu. Nak baca beriman dengan qada qadar, makna percaya qada qadar daripada Allah. Bukan sekadar tu, Allah uji kita. Kalau rukun iman siapa-siapa boleh baca, tapi amalan, betul ke kita ni jenis orang percaya dengan qada qadar? Apa maksud percaya? Yakin. Maksudnya kita yakin, kita percaya sungguh semua ni baik buruk datang daripada Allah. Dah apa tugasan kita sebagai hamba tadi? Kalau dah tahu benda ni aturan daripada Allah, siapa Allah? Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala-galanya. Dia sahaja yang mengetahui apa yang memberi mudarat atas diri kita, dan dia jugalah yang maha mengetahui apalah yang memberi manfaat atas diri kita. Dah bila kita meletakkan keyakinan kita pada Allah yang menentukan qada qadar tadi, inilah hasilnya akan jadi redha. Alhamdulillah ya Allah. Aku pasrah ya Allah, la haula wala, aku tak ada kuasa. Kau yang menetapkan sesuatu yang baik atas diri aku. Jadi nak dapat redha tadi tu bukan mudah. Nak kena faham betul-betul. Nak kena faham betul. Yakin tak benda ni daripada Allah? Yakin. Dah yang merungut, yang melawan, yang maknanya memberontak tadi sebab apa? Tak setuju dengan apa yang Allah atur. Tak setuju dengan apa yang Allah atur. Baik, soalannya siapa yang maha bijak sekarang? Siapa yang maha bijak mengaturkan kehidupan kita? Kita ke Allah? Allah. Dah kalau Allah, diamlah. Kalau kita yakin Allah ni mengaturkan yang terbaik, diamlah. Nampak? Jadi yang kata redha tadi bukan mudah. Nak kata redha ni ngongek. Kenapa Tuhan jadikan macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa nak tanya urusan Tuhan? Urusan kita beribadah, bukan persoal petikai kenapa Tuhan buat macam ni, kenapa Tuhan bagi susah. Jawabnya tu urusan ibadah kita. Seperti mana yang Allah suruh, bila dapat bala sabar, redha, sangka baik pada Allah, tu beramal lah. Tapi kita tak dapat lah. Redha dengan qada qadar, tapi bila sampai benda memberontak. Kita membebel, memberontak macam mana pun, nak meluahkan tak puas hati dengan qada Tuhan, Tuhan takkan ubah takdir dia. Dia tak ubah takdir dengan sebab kita bebel, ngongek macam-macam. Nak terjun longkang ke apa benda, nak menzohirkan dengan memek muka kita, dengan perkataan kita yang jahat-jahat, ataupun dengan perbuatan, Allah tak ubah. Satu masa ada Nabi melihat suatu kelakuan. Tuan-tuan dah cerita dalam kitab Nama Bagi Hati ada cerita tu. Pendek ceritanya, Nabi ni tengok ada sesuatu benda yang pada dia macam tak adil lah. Orang miskin yang tak bersalah tiba-tiba dibunuh.
pendek cerita ni kan, kalau panjang sampai pukul 3. Jadi pendek cerita je. Maka datang teguran daripada Allah. Ni Nabi ni. Nabi. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala kata, kalau sekali lagi makna dia mempersoalkan benda ni, Allah akan cabut pangkat kenabian dia. Jadi dia macam, kenapa Tuhan buat benda macam ni? Dia orang tak bersalah, dia dah lah pakai miskin, tak kena bunuh pula. Kenapa dah macam ni? Jadi nak persoalkan apa yang Tuhan takdirkan. Lalu turun kepada dia teguran daripada Allah, makna kalau sekali lagi dia maknanya merungut-rungut dengan apa yang Allah takdirkan, yang dilihat, Allah akan tarik, Allah Ta'ala akan cabut pangkat kenabian daripada dia. Itu Nabi itu ditegur. Ni kita tak ada apa keistimewaan pun. Kita pula membebel. Pun sama dah lagi dah. Menambahkan lagi kebencian Allah atas diri kita. Sebab apa? Kita tak suka dengan apa yang Allah atur, maka Allah pun tak suka dengan kita. Sebab apa Allah tak suka dengan kita? Kerana kita tak suka dengan apa yang Allah dah aturkan, yang mana itulah yang terbaik untuk diri kita. Kita ni ilmu kita sikit. Ilmu Allah tu maha luas, maha bijak. Sebab tu wajib bersangka baik. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni diberi manfaat oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita terapkan dalam amalan kita. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Kita cuma berusaha, berikhtiar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.